Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
Untuk memberkati majlis pada malam ini, marilah kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertuah menerima tetamu yang cukup istimewa, Kepada Tuan Guru Syekh Zaini bin Haji Ahmad daripada Madinatul Ilmi wa Tarbiyah, Batuan, Pulau Pinang, dan Seri Jaulah mengajar ilmu di negeri Perak ini. Alhamdulillah Tuan Guru telah merantau banyak daerah dari Pangkal tadi di Manjung, malam. Manjung semalam di Manjung, semua dah sini. Pada malam ini slot yang terakhir lah, kita bertuah sebelum Tuan Guru balik ke Penang. Jadi malam ni dia singgah ke Kampung Muhibah, Surau Al-Islamiah Kampung Muhibah. Masya-Allah. Pada terima kasih Tuan Guru slot pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa bagi sahabat majlis, saya mempersilakan menjemput kepada Tuan Guru Syekh Zaini untuk menyampaikan kuliah khas pada malam ini. Saya bagi ruang sebenarnya kepada Tuan Guru untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini, insyaAllah. Kemudian tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita mensyukurlah sama-sama kita pada Allah di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian, segala anugerah. Dan marilah sama-sama kita bermuhasabah. Sesungguhnya apa yang ada pada kita ni semua bukan hak kita. Semua ini pemberian Allah atas aturan, atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat menjalankan tanggungjawab, dapat solat. Dan yang pertama sekali kita syukur pada Allah, tuan-tuan, yang terbesar yang disebut oleh Imam Abi Lais As-Samarqandi pada kitabnya Tanbihul Ghafilin. Kata dia, pada engkau ada dua nikmat yang terbesar yang mana wajib engkau syukurkan akan dia. Pertama, nikmat pertama Allah pada kita ialah apabila Allah
dengan kecintaannya, dengan ilmunya, dengan kehendaknya, iradahnya, rahimnya, ilmunya. Dia telah memilih kita untuk berada pada agama Islam. Allah tak pilih kita untuk berada pada agama yang lain. Sedangkan kita tak boleh pilih agama ni. Siapa yang pilih agama ni untuk kita? Jawabnya, Huwallah, dialah Allah. Yang kita tak ada kuasa memilih, tapi Allah tolong pilih bagi kita Islam ni. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada muka surat yang ke-20 sebelah kiri, baris yang ke-8 daripada atas, ayat yang ke-130. Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah astafa lakum, sesungguhnya Allah lah yang telah memilih bagi kamu akan agama ini. Allah pilih, istafa lakum, memilih bagi kamu ad-din, agama ini. Bila Allah tolong pilih, tuan-tuan, kita kena jalankan satu perkara lagi. Pastikanlah kehidupan kita hari ini, kena pastikan benda ni. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bila kau Islam, dah Allah pilih Islam, Allah kata jangan mati melainkan engkau mati dalam agama ini. Jangan mati melainkan engkau jadi Muslim kepada Allah. Islam agama, Muslim itu orang yang beragama Islam. Kena beza, tuan-tuan, kena bezakan antara Islam dengan Muslim. Islam ramai, tapi siapakah yang Muslim? Siapa Muslim? Maka yang kata Muslim ini, tuan-tuan, puan-puan, ya Allah sekalian, saya akan ulangkan balik, walaupun benda ni kita dah sebut dalam kuliah-kuliah di sebelah sana, ada dalam dirakamkan dan diuploadkan dalam YouTube. Kita ulang tak apa. Islam seseorang itu dibahagi kepada 3 perkara besar. Maknanya nak istiqamah dengan Islam, yang jadi Islam tulen, Islam sebenar, Islam hakikatnya Islam, dia menjalankan 3 benda. Dan padanya 3 perkara. Yang pertama, yang ni kita sebut, tuan-tuan, ialah diasaskan kepada hadis Nabi SAW. Yang ada hadis ni dalam kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Kitab ni bagi ada di rumah, kena ada juga. Sebab 40 hadis Imam Nawawi ni, jika dikaji, jika mengajikan dia dan diamalkan dia, cukuplah memada boleh menjadikan seorang tu Islam yang sebenar dengan 40 perkara yang disebutkan oleh Imam Nawawi ni. Maknanya apa, tuan-tuan? Imam Nawawi ni dah susun dah kitab ni untuk kita mengaji dan kita beramal. Tujuan mengaji adalah untuk beramal, bukan mengaji saja. 40 hadis Imam Nawawi ni kalau kita kaji balik, kalaulah kita dapat beramal dengan penuh kebaikan, Islamlah kita. Pada agama Islam, kita Islam. Pada Allah, kita Islam. Pada Nabi, kita Islam. Bila 40 hadis ni kita praktikalkan, kita amalkan,
dimulakan. Hadis yang pertama kita baca, kita mengaji hadis pertama, hadis tentang niat. Al-a'malu bin niyat. Segala amal kamu dikira dan dimula dengan niat. Maka apa niat tuan-tuan malam ni kita? Apa niat saya datang daripada Pulau Pinang, merentasi negeri? Duk kira daripada datang semalam sampai hari ini duk ada berpuluh-puluh sekatan yang kita lepas. Buat apa kita datang tuan-tuan? Dan buat apa tuan-tuan datang? Jawabnya sama-sama kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita kerana nak memerhatikan apa yang ada pada Islam, supaya Islam itu kita bina. Baik, Islam yang sebenar, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Arba'in Nawawiyah, pada orang Islam itu 3 perkara. Kesimpulannya, pertama, Islam yang pertama ialah Islam yang menjaga masa. Min husnil Islam, di antara kebaikan, keelokan seorang Islam itu ialah dia melakukan perkara ini. Apa dia? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia tinggalkan benda yang tak ada faedah dekat dia. Ini orang Islam. Ulang balik kepada tuan-tuan, jika benar engkau Islam, pastikan setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita ada amal-amal yang manfaat. Hari ini contohnya ada amal manfaat kita buat. Kita akan biarkan masa kita kosong, melainkan semua ada manfaat. Kita pun isi masa kita dengan salat jemaah, dengan berwirid, berzikir, dengan Quran, dengan mengaji, dengan ziarah orang sakit, dengan memberi bantuan kepada orang apa yang terdaya. Kita isi masa kita ini dengan benda yang berfaedah. Ini Islam. Dia tak nak buat benda yang tak ada faedah. Dia tak nak. Hidup dia hidup yang memberi faedah kepada agama, kepada keluarga dia, dan kepada sesiapa saja. Dia jadikan diri orang yang memberi manfaat pada orang. Ini orang Islam. Yang pertama, ulang semula, Islam yang pertama, Islam yang betul-betul Islam ialah Islam yang cukup pandai menjaga masa. Dia tak buang masa. Dia isi masa dia dengan benda-benda yang manfaat. Itu Islam. Kalau seseorang itu dia tak pandai mengisi masa dia, habis masa dengan sia-sia, maka makin berkuranglah keislamannya pada pandangan agama, pada pandangan Allah dan Rasul. Dia rasa dia Islam jugalah. Orang ni dia rasa Islam juga. Kalau Penang kata yang syoknya orang Islam ni tak sembahyang pun kata Islam juga. Ya, tak sembahyang dah. Surau tak pergi, masjid tak pergi. Tapi dia rasa steady Islam juga. Dia rasa dia Islam, padahal hakikat dia, kebenarannya dia telah bukan Islam. Dia bukan sempurna Islam dia. Satu. Yang kedua, Islam sebenar yang kedua selepas ia pandai menggunakan masa, kesimpulan dia hadis itu, Islam yang sebenar ialah Islam yang cukup pandai menjaga lisan. Kata-kata, ucapan dia jaga, supaya sahabat dia tak terentak hati, sahabat dia tak terluka hati dengan kata-kata dia. Cakapannya penuh dengan kebaikan, penuh dengan nasihat, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Ini Islam.
yang Nabi sebut dalam hadis, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanih. Islam yang sebenar ialah orang Islam lain selamat daripada dengan dia, daripada lidahnya. Dia jaga kata-kata, dia tak buka aib orang, dia tak mencerca orang mudah-mudah. Kalau tak ada keperluan apa, dia tak akan bersembang hal-hal orang yang kita akan namakan sebagai mengumpat. Tapi orang ini orang tak panggil mengumpat kan, tuan-tuan? Orang panggil apa? Sampai ke sini bawang. Ya, Pening aja bawang. Sini pun bawang juga. Maka istilah kita membawang, mengumpat ini. Dan kita mengaji, tuan-tuan dan puan, kita mengaji. Orang mengumpat ni, tunggulah siksa berat dalam kubur nanti kalau tak bertobat. Hadis Nabi SAW, peristiwa Rasulullah balik pada perang, sampai di satu kawasan tanah lapang. Rasulullah kita itu naik kuda dengan sahabat-sahabat. Tiba-tiba kuda Rasulullah itu mengangkatkan kakinya dua, tinggal kaki belakang saja, sehingga Rasulullah hampir jatuh daripada kuda itu. Rasulullah, kudanya letakkan kaki semula, Rasulullah turun daripada kuda. Rasulullah melihat, mendengar ke langit. Sahabat pun turun. Rasulullah kata, di depan kita ada dua tanah kubur. Di depan kita ada kubur. Rasulullah kata, dua-dua mayat ini yang kubur dua-dua depan kita ni sedang diazab oleh Allah dengan azab berat. Sebab itu kuda pun takut juga. Kata Rasulullah SAW, mereka diazabkan dengan azab yang berat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kubur yang pertama ini ialah dia ini apa dia buat masa dia hidup? La yatanazzahu minal bawli. Yang pertama, dia tidak menyucikan air najis, air kecilnya dengan cara yang sempurna. Maknanya apa dia? Bahasa kampung kata, dia tak basuh kencing tu bagi bayi. Istinja tu tak betul. La yatanazzahu minal bawli. Dia tidak menyucikan baulnya. Baul ni mana kencing. Tak basuh dengan baik, tak istinja dan sempurna. Main-main, mudah-mudah kan. Mati masuk kubur kena siksa berat. Yang kedua, Rasulullah kata yang kedua, yang kubur yang kedua pula diazab oleh Allah dengan azab berat kerana wahwa yamshi bin namimah. Dia ni kubur kedua ni, penghuninya itu ialah orang yang suka berjalan membawa cerita orang, mengumpat sana, mengumpat sini, melagakan orang, melagakan orang ini. Maka Rasulullah SAW pun turun, dia ambil satu pelepah kurma. Rasulullah ambil pedang, cantas, belah dua pelepah kurma tu. Dan Rasulullah pun memacakkan kedua-duanya pada kubur sebelah kanan dan kiri. Kata Rasulullah, selagi mana tak keringnya pelepah kurma ini, maka akan ringanlah azab kedua mereka itu. Tuan-tuan, maka dosa pada orang yang mengumpat berat. Ini pesan Nabi SAW. Untuk jadi orang Islam yang baik, jaga lisan. Yang pertama, jaga masa. Yang kedua, jaga lidah. Dan yang ketiga, jaga tangan. Jangan menyakiti orang lain dengan tangan. Jangan ambil hak orang. Jangan merampas, mencuri dan sebagainya menggunakan tangan. Sebab itu tuan-tuan dan sekalian, Allah takdirkan wudu kita yang pertama membasuh tangan. Kerana tanganlah punca segalanya. Dan kita pula bila wudu, kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila wudu
Basuh dua-dua tangan, bukan sebelah-sebelah, dua-duanya sekali, sunnah. Tak basuh sebelah-sebelah kan, dua-dua belah. Sebab praktikal dia, sebab ulama tasawuf kata apa? Pada kita ni ada 10 dosa yang kita nak minta Allah hapuskan. 10 dosa. 5 10. Yang ada dalam kitab Imam Ghazali, Hidayatus Salikin, Sayrus Salikin, Syarus Salikin, macam-macam cerita tentang dosa manusia yang 10 perkara itu. Kita membasuh tangan, minta, ya Allah, ya Tuhanku, hapuskan dosa aku, gantilah dengan sifat-sifat kebaikan. Baik tuan-tuan dan muslimin, maka Islam jaga masa, jaga lidah, dan jaga tangan. Jadilah kita Islam yang terbaik. Itu pada pandangan Allah dan pandangan Nabi SAW. Tuan-tuan, perempuan, ya Allah hormati sekalian, yang kedua, kita sedang berada di tengah-tengah bulan Rajab 15, 16. Dan pada bulan ni saya ingatkan diri saya, jangan lupa, dan tuan-tuan juga, kita ada satu malam yang terbaik. Malam yang dinanti-nantikan oleh para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang ditunggu oleh para orang menyintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam yang dinanti oleh orang Islam yang betul-betul Islam, yakni malam Isra wal Mi'raj. Daripada malam ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan dan saya sama-sama kita niatkan azam untuk beribadat pada malam itu nanti. Maknanya lebih kurang ada lebih kurang seminggu, 2 minggu lagi dah, seminggu lebih lagi. Sebab malam kita jatuh pada malam 27 Rajab nanti. Isra wal Mi'raj, peristiwa agung yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi satu titik utama kepada keimanan. Maknanya Isra Mi'raj ini punca keimanan dan kemunafikan pada Allah. Siapa nak Islam, betul-betul Islam, beriman, jaga amalan pada malam Isra Mi'raj. Kerana bila Rasulullah turun pada malam Isra Mi'raj, memberitahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar orang pertama dengar, terus beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab itu iman Abu Bakar ni ditimbang, kata Rasulullah, ditimbang dengan segala umat akan iman umat. Bersama dengan iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar, kerana dia beriman dengan Nabi dan peristiwa Isra Mi'raj. Kita nak ajar orang Islam kembali balik pada soal iman. Kerana kita bukan hanya merasa cukup dengan Islam. Kita bukan cukup dengan Islam, tuan-tuan. Kita ni masuk dalam golongan kedua, yakni selepas Islam, ialah iman. Dan tuan-tuan ya Allah sekalian, kita baca Al-Quran, tak pernah jumpa ayat ya ayyuhalladzina aslamu, tapi Allah ulang ya ayyuhalladzina amanu. Agak-agak orang tuan, agak-agak lah. Ada berapa kali Allah ulang ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran? Oh, bagi dia agak-agak lah. 10 kata ulama tafsir, ada lebih daripada 100 kali Allah ulang. Semak balik Al-Quran. Bermakna kata ulama, kata guru saya sendiri, siapa nak beriman pada Allah, baca Quran, perhati ya ayyuhalladzina amanu, apa tugas dia? Apa tugas orang beriman ni? Kerana ya ayyuhalladzina amanu panggilan Allah. Ya itu dalam bahasa Arab dipanggil ya nida, ya seruan dan panggilan. Panggil siapa? Panggil orang yang beriman. Untuk apa? Ada kerja kena buat. Perhati, orang beriman ada kerja kena buat. Maka orang yang melakukan kerja itu, maka dia telah naik ke makam beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bermula daripada ayat pertama sampailah ayat ke-100 dengan berbagai-bagai kerja yang Allah suruh buat, sehingga ayat terakhir pada ya alladzina amanu, surah At-Tahrim, ayat yang selalu jadi tajuk utama dalam yang ditulis di jam, di dinding-dinding masjid surau, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat terakhir. Lepas tu tak ada dah ayat yang berbunyi ya alladzina amanu, last tu. Wahai orang yang beriman, kata Allah, kau jaga diri engkau dan jaga keluarga engkau daripada api, jauhkan mereka dan diri kamu daripada api neraka. Maka urusan kita, urusan beriman, orang beriman dia pasti jaga diri dia dan keluarganya daripada disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia kejar jalan, dia takkan senang duduk selagi mana dia tak pastikan diri dia. Bertanya seorang anak kepada Imam Ahmad Hanbal, yakni anak Imam Hanbal tanya Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal ni adalah pembuka mazhab Hanbali, murid Imam Ahmad Hanbal ni murid kepada Imam Syafi'i, guru kita. Satu hari anaknya tanya kepada Imam Ahmad Hanbal, wahai ayah, bilakah masa berehat kita? Macam kita lah tuan-tuan, tanya, ramai tanya, nak berjuang Islam ni saya bila nak berehat ni, saya bila nak rehat? Jawapan yang kita berikan kepada orang yang nak jaga agama, nak berjuang agama, sama seperti pertanyaan anak Imam Ahmad Hanbal kepada ayah dia. Anak dia tanya, ya Imam Ahmad, wahai ayahku, yakni wahai Imam Ahmad Hanbal, bilakah kita nak berehat? Maka jawab ayahnya, jawab Imam Ahmad Hanbal, rehat kita tidak ada kecuali dapat rehat yang sebenar kita ialah apabila kedua-dua kaki bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua kaki masuk syurga baru rehat. Lagi mana dua-dua kaki tak masuk syurga, tidak ada masa rehat bagi kita sekalian. Karena itu yang tadi ni, Islam yang terbaik adalah Islam yang jaga masa. Jangan ada kerehatan. Banyak sangat rehat ni. Guru saya kata apa? Jangan rehat banyak, selepas ni nak rehat lagi. Kan? Betul? Lepas ni rehat lama dah, tak buat apa dah, tidur tak bangun-bangun. Faham tu? Tak faham? Tak faham nak syarah lagi. Jangan tidur banyak-banyak, lepas nak tidur lagi. Lepas ni sekejap lagi ya. Waktu tiba yang mati, kubur tu tidurlah lama-lama. Tak ada mengaji, tak ada salat, tak ada ibadat, tidurlah kamu. Sebab tu ulama kata sekarang masa bekerja, beramal, nanti masa rehat. Kata yang terbaik, kata-kata terbaik daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dia kata sekarang masa beramal, tiada pertanyaan dan persoalan. Tapi nanti di kubur, masa bersoal jawab tanpa boleh beramal akan amalan. Lah ni zaman beramal, amallah. Tak ada pertanyaan, tak ada soalan daripada Allah, tak ada. Nanti masuk kubur nanti soalan bertubi-tubi tanpa dapat beramal walaupun satu amal sekalipun. Tak ada. Sekarang lah masa amal. Maknanya nak baca Quran, nak solat, nak mengaji, apa jua kita nak buat atas nama amalan sekarang. Muslimin muslimat ya Allah rahmati sekalian. Maka apa amal kita sekarang ni? Yang terakhir, ayat terakhir, ya alladzina amanu, ialah jaga diri dan jaga keluarga kita daripada
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pakat-pakat jaga. Ketahuilah bahawa seseorang itu akan dibawa ke neraka Allah disebabkan isterinya, anaknya, saudara maranya yang tidak diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat Allah sekalian, sekarang ni malam ni kita berada pada setengah daripada bulan Rajab yang ada padanya Isra wal Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ini tuan-tuan, kalau dalam kitab, ada kitab dia, kitab Jawi lama, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Allamah, guru kita yang kita sayangi, yakni Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat pergi ke Fatani, kita ziarah tempat dia. Baik, Syekh Al-Fatani mengarang satu kitab tentang Isra Mi'raj. Nama kitab dia Kifayatul Muhtaj fi Isra wal Mi'raj. Kisah-kisah Kifayah Muhtaj, satu benda yang mencukupkan keinginanmu untuk mengetahui apakah Isra Mi'raj Nabi SAW. Malam ni saya nak kisah ni, ilham yang Allah bagi kita nak kisah bab ni, supaya kita terbangun perasaan untuk beribadat pada malam Isra wal Mi'raj nanti. Kerana malam ni tuan, malam Isra Mi'raj, malam dinaikkan Rasulullah SAW temu Allah. Dan kita minta juga malam itu Allah angkatkan segala amal dan kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berazam nak beribadat malam itu dengan ibadat yang termampu. Baik. Isra Mi'raj Nabi SAW dalam Al-Quran pula ialah pada muka surat 282 sebelah kiri. Ada Quran boleh tengok. Muka surat 282 pada juzuk yang ke-15 surah Al-Isra. Cerita Isra Mi'raj di situ. Maknanya kata ulama-ulama tafsir, cerita Isra berada pada surah Isra dan cerita Mi'raj ada di surah An-Najmi. Dua bahagi. Isra Mi'raj, Isra ceritanya ada pada surah Isra dan Mi'raj itu dicerita oleh Allah dalam surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa, sehingga akhir ayat. Jadi kita ambil Isra dulu, tuan-tuan. Isra Mi'raj Nabi SAW. Kisah Isra Mi'raj Nabi dimulakan dengan ayat yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidi al-aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1. Gosok bangga, surat sebelah kiri 282. Juzuk yang ke-15, tengah-tengah Quran. Subhanalladzi, Allah mulakan cerita Isra Mi'raj ni dimulakan dengan tasbih. Subhana. Sebab apa tuan kata ulama tafsir? Banyak rahsia mengapa Allah mulakan ayat ini, cerita Isra Mi'raj, dengan tasbih. Kata pertama daripada ulama tafsir, ketahuilah olehmu, antara zikir terbaik ialah tasbih. Nak memberikan kemenangan, kita nak menang, kita nak bawa Islam bagi menang lawan orang kafir satu dunia, kena mula dengan tasbih. Nak mulakan kemenangan, nak minta kemenangan daripada Allah, orang Islam kena buat apa? Kena banyak bertasbih. Dalil mudah macam tu kan. Idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan.
Ada di sana pada ayat ketiga. Fasabbih. Maknanya kata ulama tafsir, siapa nak menang, kita nak angkat Islam bagi menang lawan kafir akhir zaman, orang Islam kena banyak bertasbih. Salat tasbih, bertasbih pagi dan petang. Kerana rahsia tasbih itu ialah kemenangan. Janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, mengapa dimula dengan tasbih? Kerana Allah nak bagi tahu sebenarnya Rasulullah diperjalan oleh Allah ni bukan Rasulullah yang nak berjalan, Allah menjemputnya. Dengan kata Allah Subhanahu, Masya Allah, Allah yang buatkan peristiwa ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah, Allah Taala. Yakni Allah menjemput Nabi bertemu dengan dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa? Kerana ada seorang Nabi meminta jumpa Allah, tapi Allah tak izinkan. Siapa dia? Nabi Musa AS minta nak jumpa Allah. Dia bermunajat di Bukit Tur Sina, tapi Allah tak izinkan. Dia meminta, Allah tak izin. Rasulullah tak minta, Allah berikan. Ada rahsia di sana tuan-tuan, kalau kita nak uraikan. Musa minta jumpa Allah, tak dapat, tapi Rasulullah dia beradab dengan Allah, memendam rasa ingin bertemu dengan Allah. Tiba-tiba Allah panggil, ya Muhammad, datang jumpa aku. Ta'liq daripada Syekh Dad Fatwani, salat kita ini ialah salat bukan sebab apa. Salat sebenarnya ialah menerima jemputan Allah. Ni kita salat ni. Datang salat ni ialah kerana seolah menerima jemputan Allah. Seperti Rasulullah dijemput oleh Allah, bertemu dengan Allah, diambil salat pada malam itu. Maka ulama-ulama kata bersalat kita ini seperti menerima jemputan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya teringat begini sebagai analogi dan contoh. Dulu sebelum PKP, kita katalah buat kenduri. Kita adakan kenduri kahwin di rumah atau kenduri arwah kah. Kita panggil semua orang kah? Panggil semua orang kah? Tak. Kita panggil sebahagian orang. Kalau belah saya Penang sana, kita panggil 7-7 kan? 7-7 maknanya jemput ni kawan-kawan, rapat-rapat, kenalan-kenalan, saudara-saudara yang rapat-rapat yang ada dekat, kita panggil. Analogi ni saya nak bawa tuan. Bila Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, yang datang itu ialah yang menerima jemputan Allah. Yang tak datang tu maknanya Allah tak jemput dia. Ulama kata apa? Ulama kata, bila mana ada orang mengadu pada ulama, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, kami dah ajak mereka kepada surau, kami ajak mereka ke masjid, dia tak mau datang. Dia tak mau datang kata. Kami ajak dah jiran-jiran kami, adik-beradik kami dakwah, kami ajak, dia tak mau mai. Kata ulama apa dia tuan? Kata ulama, kalau kau ajak mereka tak datang, kami tak bimbang. Kita ajak sahabat, kita ajak orang kampung, ajak jiran, dia tak mau mai ke masjid, tak mau mai ke surau, kata ulama, kami tak bimbang. Tapi yang kami bimbang ialah mereka tak datang ni bukan sebab mereka tak datang sebab Allah tak mengizinkan mereka datang. Allahu Akbar. Maka jangan tengok manusia. Ulama-ulama ni melihat pada kerja Allah Ta'ala. Kalau dia tak datang tak apa, kata ulama, tapi kami bimbang Allah tak jemput dia, Allah tak izin dia datang. Kerana macam tadilah, kenduri ni yang dipanggil itu adalah orang terdekat. Maka orang yang tak dipanggil oleh Allah tak ke masjid itu
bukanlah tergolong orang yang dekat dengan Allah. Ta'ayazubillah. Jadi kita faham bahawa datang ke masjid, suruh bersalat berjemaah dan sebagainya ialah hamba yang menerima jemputan khas daripada Allah. Tuan-tuan, kita nak bayang gitu. Khas. Kalau gitu tuan-tuan, sonok tak tuan-tuan? Menerima jemputan khas Allah, sonok. Seperti mana menerima jemputan ditakdir oleh Allah Ta'ala ke haji umrah, sonok kita. Sebab menerima jemputan tetamu Allah. Tapi ketahuilah sahabat-sahabat sekalian, ke masjid juga ialah tetamu Allah. Ke masjid surau juga tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ra'ikan. Kerana ada orang yang tak dijemput Allah Ta'ala, Allah tak izin. Walaupun azan berkumandang memanggil, tak datang dia sebab Allah tak izin. Tapi kita datang. Datang pula ada yang datang yang uzur, datang juga dia. Yang buta, datang juga dia. Datang. Terjadi di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi yang buta. Satu hari dia subuh, dia tak datang. Subuh lah sebelum dia datang. Tiba satu hari tu tak datang dia. Habis salat Rasulullah melihat tak ada sahabat ni, Rasulullah tanya, manakah sahabat kita ini? Sahabat kata dia tak datang Rasulullah. Rasulullah kata apa? Jom kita ziarah dia. Bila Nabi kata jom kita ziarah sahabat ini, sahabat masing-masing memandang sama-sama sahabat-sahabat. Maknanya bahasa tak, kau ni tengok kau ni, kau tengok kau ni. Bila Rasulullah kata jom kita ziarah sahabat ini, sahabat ni kata jom tengok, hang tengok aku, tengok hang. Kemudian berkata sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah sahabat yang kita datang ni jauh ya Rasulullah. Rasulullah, jom kita pergi juga. Maka pergilah mereka. Berjalanlah Rasulullah SAW hampir kepada 10 kilometer untuk rumah sahabat ni. 10 kilometer lebih berjalan. Sampai-sampai Rasulullah mendapati sahabat kita ini orang yang buta. Yang harus dia buta. Maka datang dia ke masjid dengan keadaan susah payah. Kerana buta. Cuma hal itu dia sakit, dia tak datang. Kerana datang dia menerima jemputan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sebab itulah dia dapat bersolat, selesai solat, ulama suruh kita sebelum istighfar, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Habis tu ucapkan kata ulama, Alhamdulillah. Sebab puji Allah Ta'ala yang izin kau bersolat. Allah izin. Allah izin kita rokok, kita datang masjid, kita masuk masjid, takbir ihram, salat sehingga sempurna dengan salam kanan dan kiri, sempurna salat. Pujilah Allah yang mengizinkan kita bersolat. Ya. Bukan kita yang datang malam ni. Saya sendiri datang, tuan-tuan datang ke surau masjid setiap malam, setiap hari. Sebenarnya kehendak Allah. Allah izin. Dan tuan-tuan ya Allah sekalian, boleh tak Allah buat kita termasuk golongan yang tak kenal surau masjid? Boleh tak? Soalan saya, boleh atau tidak Allah buat kita ni jadi golongan yang tak surau masjid? Boleh tak? Tapi Allah tak buat kan? Allah buat orang lain, Allah tak buat kita. Kalau gitu nak kata apa ke Allah? Tuan-tuan nak kata apa ke Allah? Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sebab Engkau izinkan dengan keuzuran, dengan kedaifan kami datang juga kerana-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Benda ni takkan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, ayat pertama surah Isra, Subhanah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah memperjalankan, bukan Rasulullah pergi, Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Ini ilmu tauhid.
Ini ilmu tauhid. Maka peristiwa Isra' Mi'raj Nabi SAW yang kita sambut, yang kita ucapkan, yang kita raikan ni, dia merupakan keraian keimanan pada Allah, tauhid. Sebab itu kita nak sambut dia. Dan nak sampai lagi 2 minggu kita nak sambut malam ni, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan sambut kerana nak mengajak tuan kepada asas tauhid pada Allah. Kita salat, kita selalu aminkan doa imam, Allahumma ahyina bil iman. Dan saya cerita dalam kuliah-kuliah, doa pertama yang Tok Guru bagi kat pondok saya dulu tahun 85 ni saya masuk pondok. Sebelum tu saya akademik. Saya cerita ni tempat pun. Sebelum tu saya akademik, sekular akademik dalam bidang bisnes dan perakaunan. Allah tukar ke pondok tu 85. Masuk pondok, tak tahu Quran, tak tahu Jawi, tapi Tok Guru terima juga. Boleh dah Quran, boleh baca juga dah. Kau tak boleh juga. Bagi orang Islam kita baca Quran kan, kena mahir baca Quran juga. Boleh dah. Maka Tok Guru pun terima lah. Masuk pondok juga. Masuk pondok, Tok Guru semua jadi imam di masjid, di surau. Dah ada pengajian malam tu, Tok Guru bagi kamu entah jadi imam. Jadi imam boleh doa. Siang tu Tok Guru beritahu, malam nanti ada kuliah anak di surau, nanti anda jadi imam. Kita kata, Tok Guru, Ustaz, imam boleh lah Ustaz, tapi doa saya tak reti. Tok Guru tamai sini, bawa buku, bagi buku Tok Guru, dia tulis satu doa, baca doa ni malam ni. Saya pun buka, lepas dia tulis semua, saya buka tengok balik. Rupanya Tok Guru pondok kau senang, Tok Guru pondok Tuan Husin Kedah, bukan Tuan Husin lah, anak cucu dia. Dia bagi doa ni. Apa doa dia? Buka-buka tengok doa ditulis Tok Guru, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman, masuk kubur aku dengan iman, bangkit daripada kubur pergi pada mahsyar dengan iman, dan masukkan aku dalam syurga dengan iman padamu ya Allah. Doa iman. Doa besar tu lah, doa besar iman. Maka soal iman, soal yang paling penting. Dan akhir zaman adalah akhir zaman yang kita bimbang keimanan telah tiada lagi pada diri orang Islam. Islam tapi tak beriman. Kita bimbang gitu. Islam ramai tapi tak beriman. Maka jom kita ajak diri kita kepada ke arah keimanan. Bagaimana? Jaga tauhid kita. Jaga tauhid. Salat. Tuan-tuan, kena masuk ilmu tauhid. Simple menjadi simple. Kita bagi point. Baik. Salat pada hukum fiqh ada 3 bahagi. Okey? 3 bahagi. Apa dia? Qauli, fi'li, qalbi. Rukun ucapan, rukun perbuatan, rukun niat dan perasaan. Qauli, ucapan, 5 rukunnya. Fi'li ada 7 dan baki lagi dan sebagainya kan. Maka fi'li ada, qauli ada, qalbi pun ada. Maka fiqh ada 3 rukun. Ulama kata apa? Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi wajib masuk tauhid pada dia. Macam mana buat? Macam mana kita masuk tauhid? Jangan salat dengan syariat saja, tapi salat dengan makrifat sama. Kalau salat dengan syariat saja tak betul. Masuk tauhid baru betul. Apa tauhid dia tuan? Kata ulama, kata Syekh Al-Fatani dan ulama-ulama lain, apabila engkau berkata-kata, bila engkau membacakan rukun qauli, itu fiqh. Tauhidnya, bila mana engkau membacakan rukun qauli, kau kena rasa Allah itu sami' mendengar. Tauhid kan? Sami' kan? Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim.
baca kuat jahar, baca pelan sir, Bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan ke baca sir ke baca jahar ke, Allah itu Sami' mendengar ucapan kita. Jaga tauhid. Bacaan yang bersambung, yang berwasal, yang berwaqaf, bacaan yang salah, bacaan yang betul, semua Allah dengar. Maka jangan main-main dengan Allah, sebab dia itu huwas Sami', dia mendengar. Tauhid. Yang kedua, pada perbuatan kita pula, pada fi'li kita pula, tauhid dia ada. Apa tauhidnya? Tauhidnya ialah Allah bila kita buat apa saja, Allah itu huwa basir, melihat. Solat seorang-seorang pun Allah tengok, ramai-ramai pun Allah tengok. Rokok sujud kita yang tak betul pun Allah tengok, hak betul pun Allah tengok. Allah tengok mereka sebab dia basir, dia tengok. Maka malulah dengan Allah yang melihat dan mendengar akan bacaan yang tak betul, perbuatan tak betul. Tauhid. Dan yang ketiga, kata ulama, bila ada rukun qawli dan fi'li, datang pula rukun qalbi. Bila mai rukun qalbi, kena berwaspada dengan Allah, kerana Allah itu alim, maha mengetahui, hingga ia mengetahui akan detik niat kita. Ini tauhid. Pada qawli ada basir, pada qawli ada sami', pada fi'li ada basir, pada qalbi ada alim Allah. Tauhid. Salat lagi tu. Salat begitu. Barulah salat itu ada powernya. Inilah salat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj. Maka kehebatan Isra Mi'raj adalah tauhid yang pertama. Dan saya ringkaskan masa pendek. Kehebatan surah Isra pertama sebab tauhid, dan kehebatan surah Isra kedua ialah apabila Allah berfirman dalam surah yang sama pada muka surat yang ke-284. Dia mula 282, tapi buka sebelah lagi pada muka surat 284 sebelah kiri juga, pada ayat yang ke-24. Kalau kira daripada bawah sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah, jumpa satu ayat. Ataupun ayat yang ada bunga bintang. Ayat tu. Ayat yang kita banggakan. Ayat cerita tentang wajibnya kamu itu berhubung kasih dengan ibu bapamu sendiri. Kerana iman seseorang itu tidak betul jika ia berkurang ajar dia, tidak beradab dia dengan kedua ibu bapanya. Maknanya benar, anak derhaka pada mak ayah ni tak ada iman dia. Termasuk golongan syirik pada Allah pula. Pada ayat yang lain Allah cerita begini. Maknanya apa maknanya? Isra' Mi'raj Nabi SAW mencerita tauhid, dan tauhid itu asasnya ialah antaranya redha mak ayah pada kita. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, ini kesimpulan yang ada pada Isra' Mi'raj. Sebab itu tuan-tuan dan Allah sekalian, sebab itu ada cerita Masyitah pada malam Isra' Mi'raj. Ibu yang memelihara iman anak-anaknya kan, Masyitah. Satu family, satu keluarga dibunuh oleh raja yang zalim. Masyitah. Anaknya, suaminya, anak kecilnya, dengan dia sekali mati mempertahankan iman. Buka balik cerita Isra' Mi'raj. Maka apa isi dia? Isi dia adalah Allah nak seorang ibu dan anak ini menjaga iman. Dan kita pula tuan-tuan, jangan sekali-kali kita berada pada derhaka mak ayah. Dalam sepanjang siri saya dalam bulan Rejab ini, bermula daripada 1 hari bulan Rejab, kita ada program di Pulau Pinang. Saya bawakan
doa-doa anak kepada mak ayah wajib daripada Quran sampai semalam, dan saya akhirkan malam ni. Doa-doa untuk anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapat tauhid dan redha Allah. Kerana anak-anak yang tak mentaati mak ayah, yang tak beradab dengan mak ayah, itu hilang tauhid. Tuan-tuan, perempuan-perempuan, jangan kata pula anak kami hari ni. Ya, tuan-tuan, kita juga anak kepada mak ayah kita. Jangan kita fikir anak kita je anak kita. Tak, kita juga anak kepada mak ayah. Jangan sampai kita juga derhaka ke mak ayah kita. Bagaimana tak derhaka? Kata ulama, bagaimana derhakamu pada mak ayah? Kata ulama tafsir, apabila kau tidak mendoakan kebaikan dan keampunan pada mak ayah kamu, benar-benar kamu derhakakan mereka itu. Wajib kita berdoa. Sama ada yang hidup ataupun yang mati. Kerana ayat 23 surah Isra cerita tentang apa? Cerita tentang kefarduan mentaati Allah, jangan syirik. Ayat dia bunyi guna di tengah, sebelah kiri. Baris ke-6, 7 ke bawah. Muka surat 284. Juzuk 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Telah Allah tentukan nak sembah Allah saja, jangan sembah yang lain, jangan syirik dia. Lepas tu Allah kata, wa bil walidaini ihsana, dengan mak ayah kamu wajib engkau berbuat akan kebaktian dan kebaikan. Imma yablughanna 'indakal kibar, ketika mana mereka hampir tua. Wahai anak-anak, bila mak hampir tua, ahaduhuma aw kilahuma, seorang atau kedua-duanya dah tua, jaga pertama apa dia? Jaga ucapan. Fala taqul lahuma uff, jangan kata bila mak ayah suruh jangan kata lagi. Wala tanharhuma, jangan herdik dia, jangan jerkah dia, jangan tengking dia. Kerana mak panggil kita, kan? Mak panggil kita, mak panggil dalam rumah tak dengar sangat, tak dengar. Mak panggil kita suara pelan, mak mana ni, kita panggil yo mak, kuatkan suara. Kata ulama itu juga salah. Kena meninggikan suara atas suara mak, salah. Apa yang betul? Kau sentiasa segera berlari kepadanya dan menjawab ya mak dengan lembut. Jangan jengkah dia, jangan tengking dia. Kerana menengking ibu bapa itu satu kedurhakaan pada Allah, satu kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni tuan, 2-3 hari minggu lepas, saya ingat minggu lepas punya peristiwa. Ini bukan jengkah, ini bukan tengking. Tinggal mak yang atas kursi roda di tepi jalan. Allah na'udzubillah. Ini umat akhir zaman tuan, yang tak beriman dan tak bertauhid pada Allah. Sebab apa? Sebab saya pada baik tadi, Allah kata jaga dirimu dan anak cucumu daripada api neraka. Berikan ia agama, berikan ia iman pada Allah. Pesan Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 13, Allah kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik Allah. Pesan Luqman kepada anak dia, jangan syirik. Baina syirik Allah, derhaka mak ayah itulah syirik pada Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi jagalah kita tuan akan doa. Jaga cakap, jaga kalam. Bila mereka makin tua, makin tua, mak tak dengar kita kenal. Bila mak tak dengar, jangan panggil berjauh, pergi rapat dengan dia, berbisik dengan cakap lembut. Sebab ayat ketiga, wala tanharhuma, kata Allah ayat 23 surah Isra tadi, wa qul lahuma qawlan karima, dan bercakaplah kamu dengan kedua-duanya dengan cakap yang lembut, lemah lembut dan menyuka hati kepada mereka itu. Ya anak,
Masuk kita tuan, masuk kita Isra' Mi'raj ini mengajar tauhid. Sebab itu kita nak beribadat pada malam Isra' Mi'raj. Sudah balik tuan, sudah balik. Jom ambil doa tadi. Allahumma ahina bil iman. Dan apa juga doa iman pada Allah. Apa doa iman lagi tuan? Doa mustajab. Tuan-tuan, doa mustajab ni. Pagi tadi saya berikan doa ni pada anak-anak kita yang tahfiz abrar di Sri Manjung tadi pagi tadi. Ambil doa ni tuan. Pertama, ambil doa mana? Allahumma ahina bil iman. Bacakan doa iman tadi dalam malam Isra' Mi'raj nanti. Kerana kena minta Allah jaga iman kita ni, anak cucu kita. Masuk kita pada malam Isra' Mi'raj 27 nanti, bangkit beribadat, lepas solat baca Quran sebagainya, tanda tangan kata pada Allah, Allahumma ahina bil iman, ila akhir doa. Ambillah doa tuan, sila amallah, saya berikan. Dan yang kedua, doa kedua, kalau tak nak doa tu, sila ambil doa lebih Quran juga. Apa doanya? Buka muka surat 75 sebelah kanan surah Ali Imran. Baik kedua, ketiga, keempat daripada bawah ayat 193. Ambil doa tu, sebab doa ni doa mustajab. Ini kita nak beramal pada malam Isra' Mi'raj nanti. Apa doa? Apa ayat dia? Ulang balik. Muka surat 75 surah Ali Imran, juzuk yang kelima, ayat 193 baris keempat lima daripada bawah. Ayat dia, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Doa iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doa ni kata ulama termasuk doa yang mustajab kalau jika amalkan. Kerana elah dia, kalau buka Quran balik, awal-awal muka surat 76 sebelah kiri, ayat atas sekali Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum. Maknanya ku mustajabkan permintaan mereka itu. Mana doa mustajab. Doa apa tuan? Ayat 193 surah Ali Imran. Doa mustajab, ambil. Amalkan pada malam Isra' Mi'raj nanti. Kerana demi menjaga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kata. Bimbang tak beriman ni. Sebab kan Nabi kata apa? Akhir zaman nanti, hadis Nabi kata apa? Akhir zaman nanti muncul manusia-manusia Islam yang paginya beriman, petangnya kafir, paginya kafir, petangnya beriman. Allah na'udzubillah. Maksud apa? Maksudnya tak ada balance, tak ada imbang di antara iman. Beriman sikit, kufur pula. Kufur sikit, iman balik. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa kita nak buat? Kita nak beramal dengan Al-Quran, nak beramal-amal dengan segala firman Allah demi menjaga iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya ulang balik, doa Allahumma ahyiman itu amalkan, dan ambil doa ni juga bacakan pada malam Isra' Mi'raj dengan niat dia, Allah pelihara iman kami ya Allah, agar kami mati dengan iman nanti, agar masuk kubur dengan iman, bangkit pada kubur menuju ke alam mahsyar dengan iman, sehingga bertemu Allah Ta'ala di syurga nanti dengan iman. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pada malam Isra' Mi'raj juga cerita Masyitah, dan saya tegaskan balik, malam Isra' Mi'raj adalah malam yang nak membangkitkan iman pada Allah. Tapi satu lagi benda tuan-tuan, iman pada Allah dikira macam mana? Ketahuilah tuan-tuan, doa kepada mak ayah ni punca iman. Tak berdoa pada mak ayah, tercedera iman.
Ibadat cantik, solat dah cantik, puasa cantik, zakat haji cantik, tapi kalau tak berdoa pada mak ayah, dikira kuranglah iman. Kerana apa tuan? Kan doa ketiga dalam Quran itu mengajak kita berdoa untuk mak ayah. Selepas ayat 23 datang ayat 24 surah Isra tadi. Kata Allah Ta'ala di ayat 24 surah Isra, ayat yang mengajak kita berdoa pada mak ayah. Wahai anak-anak, kita juga anak, ambil doa ni, hafaz dan bacalah pada malam Isra Mi'raj, lepas salat kamu, lepas ibadat kamu, agar tak kau lupakan ibu bapa kamu. Kerana ibu bapa itu punca iman. Maknanya doa mak ayah ni punca iman. Minta Allah ampun dosa mak ayah itu iman pada Allah. Dan tak berdoa pada mak ayah itu syirik pada Allah Ta'ala. Dan derhaka dengan Allah, derhaka dengan mak ayah. Baik, ayat 24 doa. Mudah-mudahan dan ayat 24 surah Isra itu ada doa yang khas untuk anak bacakan kepada anak mak-maknya dan ayah-ayahnya. Tuan-tuan ya Allah, kita nak balas macam mana? Nak balas macam mana jasa mak ayah ni? Agak-agak. Macam mana nak balas jasa mereka ni? Saya tak terbalas, tak terbalas. Jasa mak ayah tak terbalas. Saya sebut balik tuan, apabila saya balik ke kubur mak ayah, hari Jumaat ke, hari cuti ke, hari raya ke, selalu kita kata, pegang nisan mak ayah, pegang kedua batu nisan ni, kata, wahai mak ayah, terima kasih. Terima kasih mak, terima kasih ayah. Sebab pasal mak ayah lah saya reti agama, saya reti solat, saya reti Quran, saya reti puasa, saya reti hukum Islam. Sebab mak ayah marah saya tak baca Quran, ayah pukul saya, mak pukul saya sebab saya tak solat. Terima kasih mak. Mana beran tuan? Peranan mak ayah ini membentuk peribadi anak-anak wajib. Jagalah anak-anak dan diri kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak tak baca Quran, anak tak solat, anak tak ibadat. Dan keduanya yang besar lagi tuan, teruslah berdoa kepada Allah agar anak-anak kita jadi anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Biar doa ni meniti di bibir mak ayah untuk anak-anak. Dan anak-anak pula ambil doa tadi, baca untuk mak ayah. Doa apa? Doa pada surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Doa di sini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ni, ini doa yang terdahsyat sekali dalam Quran untuk mak ayah. Doa yang Allah rakamkan dalam surah Isra. Kerana Isra Mi'raj berjalan menuju pada Allah. Seolah-olah Allah nak abang apabila kau nak berjalan kepada redha Allah, jaga doamu pada mak ayah kamu. Jaga keredaan dia, jaga kebaikan dia, jaga diri dia, jaga kebaktian, jaga adabmu dengan dia. Jaga. Jika kau nakkan amalmu terangkat pada Allah, jaga mak ayah kamu. Jika kau nakkan salatmu Allah terima, jaga mak ayah kamu. Jika kau nakkan kebaktian atas apa saja, tolong jaga kebaktian pada mak dan ayah. Kerana tak beradab mereka, derhakakan mereka itu punca kemurkaan Allah dan hilang tauhid pada engkau. Jadi apa nak buat tuan? Anak berdoa untuk mak ayah, mak dan ayah doa untuk anak-anak. Kalau malam Isra Mi'raj nanti sama-sama kita doa. Kita anak, kalau mak hidup lagi, mak doa kat anak. Kalau mak dah meninggal, anak doa kat mak. Apa doa kat mak? Ayat 24. Ya Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Pendek aja. Tolong ajarkan doa untuk anak-anak anda. Tolong ajarkan anak kita, cucu-cucu kita doa ni. Tapi tuan-tuan, orang hari ni dia tak nak doa ni, dia kadang-kadang tak ajar doa ni ke cucu dia, ke anak dia. Tuan-tuan sedang tak?
Doa apa yang paling anak cucu kita cakap? Doa apa anak cucu kita paling cepat baca? Doa apa? Doa pandai murid-murid sekalian. Betul. Anak kita, cucu kita cukup cakap Allahumma barik lana fima razaqtana, cakap dia baca. Tapi doa mak ayah tak tahu. Sebab mak ayah tak ajar dia. Maka doa, keunggulan doa yang terbaik dalam Quran antaranya doa ni, irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian belahlah pada mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasihkan kami di waktu kami kecil. Ini doa Nabi dan doa pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab itu Allah letakkan ayat ini dalam surah Isra. Isra maknanya perjalanan pada Allah. Sesiapa yang tak berdoa pada mak ayah, tersekat jalannya pada Allah. Dia takkan dapat pergi pada Allah. Soalan begitu. Amalnya tak sampai pada Allah. Dia tak sampai pada redha Allah kerana terlupa mendoakan ibu bapanya. Dan saya sebut balik tuan-tuan, kejayaan kita hari ini ialah kerana susah payah mak ayah kita dulu. Takkan kita nak doa tak boleh kok. Dia tak suruh, mak ayah tak suruh kita bayar dengan ribu-ribu juga. Juta-juta duit dia tak suruh pun. Sebab tu jaga mak ayah. Sebab apa tuan-tuan? Jaga mak ayah sebab orang yang paling ikhlas pada kita ialah mak ayah. Sebab kenapa saya kata mak ayah ikhlas tuan-tuan? Kerana sedap tuan-tuan. Sedap tak? Kita bela anak kita, didik anak kita, kita tak minta sesen pun. Dia nak bagi, tak bagi sudah. Kita habiskan masa kita, seorang ibu habis masa jaga anak, seorang ayah habis masa cari rezeki, bukan bertahun-tahun nak membesarkan anak dia. Tapi bila dia besar, dia tak minta. Dia tak minta. Tapi kita dengar apa dia? Anak minta ke anak macam, ke ayah macam-macam. Ayah, saya nak motor. Ayah, saya nak kereta. Saya nak beg. Saya nak baju. Saya nak kasut. Macam-macam kau minta ke ayah kau. Tapi saya tanya balik, wahai anak, pernah tak ayah minta sesuatu pada engkau? Pernah tak ayah minta sesuatu pada engkau? Pernah? Tak pernah. Kerana cintanya, cinta yang sebenar. Dia ikhlas dalam membesarkan kita. Maka ikhlas inilah menyebabkan Allah murka kepada anak yang derhaka mak ayah. Sebab itu Allah kata, siapa derhaka mak ayah seperti derhakakan aku. Kerana pada mak ayah itu ada keikhlasan Allah. Ulama lain kata pula, bila baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu sifat Allah, Ar-Rahim juga sifat Allah, tapi Allah berikan Ar-Rahman sifat itu sedikit pada ayah. Sebab tu ayah juga murah juga. Apa pun dia minta, anak minta bagi. Kerja bagi kat anak, bagi. Isteri minta ke siapa? Minta. Isteri minta ke siapa? Suami minta ke siapa? Tuan-tuan, isteri minta suami, betul lah. Suami minta ke siapa? Minta ke isteri. Koman dia kata, bikin malu. Takkan gitu dah. Anak minta ke ayah, clear. Isteri minta ke suami, clear. Suami, maka mintalah daripada Allah betul. Kalau gitu suami, wahai suami, jangan tak berhubung dengan Allah. Jangan tak solat pula. Sebab pergantunganmu pada Allah. Kerana ramai yang bergantung dengan engkau kerana Allah. Ya. Ni tiba-tiba suami tak solat, ayah tak solat. Ini problem. Baik tuan-tuan dan sekalian, Allah berikan sifat Ar-Rahman kepada ayah. Itu ayah bagi. Kenapa semua bagi? Dan Allah berikan Ar-Rahim, penyayang itu pada ibu. Sebab itu anak haram derhaka mak ayah, kerana mak ayah itu memiliki sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep Islam. Tak boleh kita derhaka mak ayah. Ini Allah ajar. Ketahuilah maksud kita pada tauhid itu ialah bila berbakti pada mak ayah. Siapa tak berbakti pada mak ayah, ulang balik, dia telah tiada tauhid dengan Allah Ta'ala. Gugur tauhidnya, hilang tauhidnya, kerana mak kamu tak redha dengan kamu. Ya kan? Ataupun kita katakan
sesiapa yang nak mati dengan iman, sila kembalikan kebaktian semula pada mak ayah. Ada orang tanya pula, Ustaz, mak ayah saya mati nak buat macam mana? Nak bagi, nak jaga macam mana Ustaz? Saya tak ada jaga dulu. Dulu saya sibuk dengan kerja, tak ada, tak sempat nak jaga mak. Hari ni mak dah mati, macam mana saya nak buat berbakti pada mak ayah? Saya jawab dengan apa Nabi jawab pada seorang sahabat. Bila mak kamu dah tiada, kata Nabi pada seorang sahabat, bila mak ayah kamu dah tiada, terus berhubung dengan mereka itu dengan 3 perkara. Pertama, jaga doamu kepada mereka itu. Siapa jaga doa mak ayah, bermakna dia telah berhubung baik dengan mak ayahnya dan berbakti pada mak ayahnya. Doa. Yang kedua, kata Nabi SAW, bila mak ayah kau mati, jaga sedekahmu. Ambil duit kita sedekah ke nama mak ayah. Sedekah subuh, sedekah hari-hari ini ada. Tengok tabung masjid, tabung surau, tabung pengajian, nampak orang miskin, berikan harta pada mak ayah itu, harta pada yang kita ni atas nama mak ayah, sebab nak menjaga kebaktian. Itu yang kedua. Pertama, jaga doa. Yang kedua, jaga sedekah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, berbakti mak ayah. Yang ketiga, jaga hubungan silaturahim sama-sama kamu, anak mak ayah. Jaga. Adik dengan abang kena berpakat sama, jangan berkelahi, jangan bergaduh. Kena bergaduh menyebabkan tercedera lah, susahlah mak ayah dikubur sana. Nah, jaga silaturahim yang pertama dengan keluarga, sama-sama sewaris ini, adik abang, jangan berkelahi, berpakat-pakat baik. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW? Jaga silaturahim yang benar. Yang Nabi maksudkan ni adalah jaga silaturahim apabila ada kawan mak ayah kamu masih hidup, pergi berbuat baik seperti mana mak baik dengan dia dulu. Ayah, kawan ayah yang masih hidup. Saya masih ada seorang kawan ayah saya masih hidup lagi, tapi dah tua dah. Ada. Kadang-kadang saya ziarah dia. Sebab apa? Sebab nak menjaga. Sebab Nabi kata ni, pergi jumpa kawan ayah kita dulu, berbuat baik. Apa ayah bagi dulu kan? Mungkin ayah bagi duit ke, bagi apa makanan kita buat, seperti ayah kita buat dulu. Itu bermakna berbakti untuk mak ayah kita. Ini pesan Nabi SAW untuk anak-anak mengamalkan dia, demi menjaga tauhid dan demi menjaga keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Orang tadi, siapa yang tak berbakti untuk mak ayah telah bermula derhakanya dan bermula syirikkan Allah Taala tanpa disedari. Na'udzubillah min zalik. Jom kalau gitu tuan-tuan, ambil doa-doa. Pertama dalam Quran, saya ulang balik. Pertama, doa mak ayah dalam Quran surah Nuh ayat 28. Kita buka balik, ada 3 doa semua. Mana? Saya repeat balik, saya ulang balik semua sekali. Pertama, doa mak ayah dalam surah Nuh juzuk 29 ayat yang ke-28, muka surat 571 sebelah kanan. Ada ayat doa untuk mak ayah dalam ayat itu. Doa kedua, doa dalam surah An-Nahli ayat 19. Yang ketiga, malam ni tuan-tuan, apa dia? Doa anak pada mak ayah ialah pada surah Isra ayat 24, gosok 284 sebelah kiri. Benar, ada 3 doa yang kita huraikan sepanjang bulan Rejab ini untuk sesiapa juga yang mengkaji dia, untuk berdoa pada Allah demi menjaga iman pada Allah, jaga tauhid pada Allah dengan kebaktian pada mak dan ayah. Kan Isra Mi'raj membawa pada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fayafuzal mustaghfirin wa najadat taibin. Jumpa lagi insya-Allah masa depan. Terima kasih banyak-banyak pada pihak Surah Kampung Muhibbah, Situ Utara, pihak ini. InsyaAllah esok saya kembali balik. Malam ni saya balik ke Pulau Pinang. Esok rehat sekejap, lusa ada lagi program yang saya kena hadiri. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tinggalkan tuan-tuan supaya Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada tuan-tuan, insyaAllah sama-sama kita.
Dan mudah-mudahan saya tinggal ketentuan dengan keimanan pada Allah, takwa dengan Allah Ta'ala, sama-sama kita mencarinya. Dan insya-Allah ada masa depan kita jumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mahu banyak selesai sahabat bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami Allah, kerana kami banyak dosa dengan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkan dosa ibu bapa kami Allah, kan disebabkan kami mereka banyak meninggalkan amal-amal kebajikan pada-Mu ya Allah. Disebabkan kami banyak mak ayah kami tinggalkan salat, tinggalkan puasa, tinggalkan ibadat kepada kami, maka ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, disebabkan kami ini Allah, ya Tuhan kami. Kami berjanji dengan-Mu ya Allah pada malam ini, kami takkan lupa jasa mak ayah kami, dan kami sentiasa mendoakan kebaikan mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebanyak mana titik susu yang kami minum dari mak ayah kami ya Allah, sebanyak itulah Kau ampunkan dosa mak kami ya Allah, ya Tuhan kami. Dan sebanyak mana peluh yang mengalir daripada ayah kami yang mencari rezeki ya Allah, sebanyak mana peluh yang menitik ke bumi disebabkan cari rezeki sebab kami ya Allah, Kau ampunkan dosa ayah kami itu ya Allah, ya Tuhan kami. Sebanyak titik peluhnya ya Allah, ya Tuhan kami. Kami sesungguhnya kami sayangkan mereka ya Allah, kerana mereka banyak berjasa dan kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami lupakan mereka itu selama-lamanya ya Allah, ya Tuhan kami. Kerana mereka lah kami ada di alam ini, kerana mereka lah bersusah payah bersama kami sehingga mengenalkan isteri Islam ini ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami ya Allah, panjangkan usia mak ayah kami jika mereka masih ada lagi ya Allah. Dan jika mana mak ayah kami telah meninggalkan alam ini ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu malam ini ya Allah, Kau ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, luaskan kubur mak ayah kami ya Allah, siramkan hujan rahmat pada kubur mak ayah kami ya Allah, sejukkan kubur mereka ya Allah, dan payunglah mereka dengan payung rahmat-Mu selalu ya Allah, ya Tuhan kami. Berikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Dan jadikan mak ayah kami orang-orang yang Kau redai dunia akhirat ya Allah, ya Tuhan kami. Dan jadikan kami juga anak-anak yang saleh untuk mak ayah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah di malam berbahagia ini, dan kami akan berdoa banyak-banyak doa ini pada malam Isra Mi'raj nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila datang ajal menyebut kami ya Allah nanti, jadikan lidah kami yang jarang yang mengucap ya Allah, jadikan lidah kami yang jarang-jarang menyebut nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, jadikan lidah kami lancar di hari terakhir kami berada di alam ini nanti ya Allah. Izinkan kami mengucapkan kalimah syahadah itu ya Allah, ya Tuhan kami. Izinkan kami mengucapkan kalimah yang berbunyi La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kami dapat menyebutkan kalimah ini ya Allah di akhir hayat kami ya Allah, agar kami dapat bersama dengan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti ya Allah, ya Tuhan kami. Dan terimalah amal-amal kami yang sedikit ini ya Allah, terimalah amal-amal kami yang tak seberapa ini ya Allah, dan jadikan kami hamba-Mu yang redha fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.